Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid semua. Pada hari ini kita akan terus belajar Bahasa Melayu tahun 5, pilihan terbaik. Boleh rujuk buku teks muka surat 157. Kemahiran pada hari ini ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Ada dua, mendengar dan bertutur. Apakah objektif yang nak dicapai pada hari ini? Okey, ada dua. Yang pertama, dapat memahami maklumat yang diberikan. Faham maklumat yang diberikan. Yang kedua, dapat mentafsir dengan memberikan respon terhadap soalan dengan kritis dan kreatif. Selepas dah dengar, dah faham maklumat, ada pertanyaan, kita jawab dengan jawapan yang paling baik, kritis dan kreatif. Okey. Syarikat-syarikat kereta akan mempromosikan kereta, akan hantar brosur, poster dan sebagainya dari rumah ke rumah. Apabila kamu dapat satu iklan, kamu akan serahkan kepada ayah. Ayah, belilah kereta baru, kereta ni dah lama dan sebagainya. Siapa yang pandai pujuk ayah, ayah ada duit, insya-Allah ayah akan beli kereta baru. Okey, seseorang yang nak beli kereta baru, dia akan cari satu, kereta mana yang terbaik, kereta mana yang termurah, kereta mana yang paling jimat minyak dan sebagainya. Bukan senang nak buat keputusan, kereta yang dijual beribu-ribu. So, pilihan mana yang terbaik. Apa yang cikgu sampaikan tadi berkaitan dengan nak beli kereta baru dan sebagainya, ada kaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Dalam buku teks, tajuknya berkaitan pilihan yang terbaik. Jadi kalau kita nak buat pilihan, biar pilihan yang terbaik dan pilihan yang paling betul. Okay, kita tengok di sini. Afifi menemani ayahnya ke pusat pameran kereta. Mereka telah berbincang dengan pegawai promosi tentang pilihan kereta yang terbaik. Jadi ayah dia bertanya kepada pegawai itu, apakah perbezaan antara kereta hijau dengan kereta biru ini? Jadi pegawai ini pun beritahu, kereta hijau itu berenjin petrol dan perlu disenggara secara berkala. Kereta biru ini pula ialah kereta elektrik. Perkataan mungkin yang baru kamu dengar, secara berkala ni maksudnya ada tempoh tertentu, 3 bulan ke 6 bulan sekali, kena pergi pusat servis, kena servis kereta dan sebagainya. Yang satu lagi, kereta biru ni kereta elektrik. Mungkin satu benda yang barulah, mungkin kamu pernah dengar. Motosikal elektrik, basikal elektrik, bas elektrik, kereta elektrik. Jadi apa kelebihan kereta elektrik ni? Kita tengok dalam buku teks tu ada bagi tahu 5 kelebihan dia. Yang pertama, kereta elektrik ni, satu, menggunakan tenaga elektrik sepenuhnya. Menggunakan tenaga elektrik cas macam cas telefon bimbit dan sebagainya. Tidak menggunakan petrol. Tak guna minyak petrol, tak payah pergi Shell, tak payah pergi Petronas dan sebagainya. Tidak membebaskan gas karbon dioksida. Ini pencemaran ni, gas karbon dioksida. Tak membebaskan gas karbon dioksida. Yang keempat, kos penyelenggaraan yang rendah. Maksudnya kalau pergi servis kereta setiap bulan, setiap 3 bulan atau 6 bulan tadi, kena bayar 300, mungkin 400. Tengok apa yang perlu ditukar. Dan yang paling kelima ni, tengok, lebih senyap. Enjin keretanya lebih senyap. Okay, itu antara kelebihan kereta elektrik. Okay, setelah mereka mendapat penerangan berkaitan dengan kereta jenis petrol yang menggunakan petrol dengan kereta elektrik, ayah Hafifi dan Fifi pun baliklah ke rumah. Dia tak buat keputusan terus. Bagus ayah ni. Dia akan balik, dia akan cerita pada isteri dia, bincang dengan anak dia dan sebagainya. Kereta mana yang nak beli? Mungkin kali pertama tu pergi tengok tinjau-tinjau dulu. Tengok kereta mana yang cantik, kereta murah dan sebagainya. Jadi kalau selepas itu balik kat rumah, ayah dia bertanya dekat ruang tamu, mereka minum petang. Tengok dalam gambar tu, mak dia sediakan air kopi ke air teh dan sebagainya untuk minum petang. Ayah dia pun bertanya pada Afifi. Walaupun anak, tapi ayah ni bagus tanya pada anak. Tengok macam mana anak memberikan pendapat. Ayah bertanya, Afifi, setelah mendengar penerangan tadi, kereta manakah yang sesuai untuk keluarga kita? Mengapa? Ayah dia bertanya. Apakah kesannya jika ramai orang membuat pilihan yang sama seperti Afifi? Okey. Jadi kemahiran ni kalau kamu tengok ABT di bawah, mendengar, mentafsir dan memberikan respon. Agak-agak kamu apakah jawapan Afifi? Cuba kamu fikir. Dan kalau kamu pun jadi Afifi, apakah jawapan kamu? Okey. Ini cikgu sediakan soalan tadi. Afifi setelah mendengar penerangan tadi, kereta manakah yang sesuai untuk keluarga kita? Mengapa? Ada ruangan untuk kamu memberikan pendapat. Dengan jawapan bertulis. Okey.
Sebagai anak yang baik, ni tengok Afifi bagi pendapat. Ayah, pada pendapat saya, kereta elektrik lebih sesuai untuk keluarga kita kerana kereta itu tidak menggunakan petrol, tidak membebaskan gas karbon dioksida, kos penyelenggaraan yang rendah dan lebih senyap. Itu pendapat Afifi. Jadi ayah dia terus bertanya yang kedua pula, selepas Afifi bagi pendapat, ayah dia tanya, apakah kesannya jika ramai orang membuat pilihan yang sama seperti Afifi? Jika ramai orang yang menggunakan kereta elektrik, pencemaran udara akan berkurangan dan kita mampu melestarikan alam ini. Tengok jawapan Afifi ya. Jawapan yang kreatif dan sebagainya. Bila ayah dengar, oh hebat anak aku ni Afifi ya. Jadi sama juga kalau kamu kat rumah, ayah tanya pendapat, kereta mana yang nak beli, kamu bagi pendapat. Jangan pilih, ayah nak warna ni cantik. Kita tengok juga harga, apa kelebihan dia. Kalau tengok sini petrol dengan elektrik. Dah pasti kereta elektrik. Ini antara contoh kenderaan yang menggunakan elektrik. Tengok. Basikal elektrik, motosikal elektrik, kereta elektrik. Cas saja kat rumah. Mungkin satu hari nanti, 10 tahun lagi, apa yang kamu lihat dalam gambar ni akan jadi situasi biasa di Malaysia satu hari nanti. Sebagai kesimpulan, apa yang kita belajar pada hari ini tajuknya ringkas saja. Pilihan yang terbaik, pilihan yang bijak, pilihan yang betul berkaitan nak membeli sebuah kereta baru. Dah pasti ada dua tadi. Satu yang menggunakan petrol, satu lagi menggunakan elektrik. Jadi kalau ikut sini, pilihan yang terbaik ialah penggunaan membeli kereta yang menggunakan tenaga elektrik. Ada 5 kelebihan tadi ya. Ingat balik semula apa yang cikgu dah huraikan tadi. Jadi bukan kita sekadar memilih warna yang kita suka. Jadi kita kena pilih banyak aspek. Biar pilihan kamu tu adalah pilihan yang paling tepat dan betul. Itu saja yang cikgu nak sampaikan pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu untuk topik-topik yang seterusnya. Berjumpa lagi bersama Cikgu Zul. Bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat membuat kerja sekolah yang diberi oleh guru masing-masing.